Okey, jadi dalam bab 9 ni antara yang menarik untuk kita belajar dalam apa tu tingkatan 5 ni dan bab 9 ni, antara yang menarik bagi cikgu ialah konflik antarabangsa yang melibatkan perang dunia. Okey, itu yang penting sebenarnya. Itu yang kita nak tengok sebenarnya. Okey, iaitu perang dunia yang pertama dan juga yang kedua. Okey, kita tengok balik macam mana perang ini boleh berlaku ataupun macam mana perang ini boleh tercetus. Okey. Okey, kita pergi Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sehingga 1918. Okey, so kalau kita tengok Perang Dunia yang berlaku di Eropah okey, kita kena faham Perang Dunia Pertama berlaku di Eropah sahaja. Okey, Perang Dunia yang kedua barulah berlaku hampir di seluruh dunia. Okey, tetapi Perang Dunia Pertama hanya berlaku di Eropah. Okey, itu yang kamu kena jelas. Okey. Okey, so kalau kita tengok Perang Dunia Pertama ni berlaku disebabkan oleh faktor politik dan juga ekonomi. Okey, yang ini boleh dikatakan antara faktor utama dah. Dari sisi politik dan juga ekonomi. Okey, itulah antara faktor-faktor yang boleh munculnya Perang Dunia Pertama. Okey, so dalam biasanya kalau yang cikgu buat nota, biasanya cikgu akan terus letakkan dia punya apa tu uh, pihak-pihak yang terlibat. Kita senaraikan pihak yang terlibat. Kita terus senaraikan siap-siap pihak yang terlibat. Okey, contoh kita tengok Perang Dunia Pertama ni melibatkan dua buah pasukan. Dua pihak. Okey. Yang pertama Perikatan Kuasa Tengah, yang kedua Pakatan Bertiga. Okey. So kalau boleh cikgu nak kamu listkan apa negara yang menganggotai Perikatan Kuasa Tengah dan apa negara yang menganggotai Pakatan Bertiga. Dua benda ni kamu kena tengok. Kamu kena tahu sebab kalau kamu tak tahu, kalau kamu tak boleh hafal, kalau kamu tak boleh hafal negara-negara yang terlibat, susah untuk kamu huraikan nanti. Okay. Yang paling penting kamu kena kuasai dua benda ni. Negara mana yang menganggotai Perikatan Kuasa Tengah dan juga negara mana yang menganggotai Pakatan Bertiga. Okay, so kita tengok peta kat sini Okay. Okay, peta pun penting juga tau untuk kamu tahu. Supaya kamu tahu macam mana pergerakan perang tu. Okay. Supaya kamu tahu macam mana perang tu bergerak. Okay, so kalau kita tengok dekat sini dia berlaku kat Eropah macam cikgu cakap tadi. Okay, Britain kat sana Okay, so Jerman, Perancis, Belgium. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, Austria-Hungary ni merupakan empayar yang besar. Okay, empayar Austria-Hungary ni pada ketika dulu, pada zaman sebelum berlakunya Perang Dunia Pertama, Austria-Hungary ni merupakan kerajaan yang antara empayar yang paling besar. Okay, kemudian disokong pula oleh Jerman. Jerman ni pun satu empayar yang besar juga. Okay, Jerman pun merupakan empayar yang besar. Dan satu lagi iaitu Turki. Turki Uthmaniyah. Ada tiga. So kita nampak sekarang ni kedudukan Jerman, Austria-Hungary dan juga Turki agak Jerman Austria-Hungary memang berjiran lah. Turki pun kalau ikutkan tak jauh. Cuma dipisahkan melalui Romania, Bulgaria, Serbia dan juga Greece sahaja. Tetapi kalau kita tengok sebenarnya lokasi ini tidaklah jauh mana pun. Okay. Inilah kita nampak macam mana Perang Dunia Pertama ni boleh berlaku. Okay. Okay, kita tengok dekat sini Okay, cikgu nak kamu senaraikan. Perikatan Kuasa Tengah ataupun Triple Alliance dibentuk pada tahun 1882. Okay, so yang ni kamu kena ingat siapa negara dia, mana negara? Jerman, Austria-Hungary dan juga Itali. Kemudian barulah disertai oleh Bulgaria dan juga Turki. Okay, dia ada sebut Jerman, Austria-Hungary dan Itali. Kemudian disertai oleh Turki dan juga Bulgaria. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kan, kita tengok peta ni balik semula. Okay, Jerman, Austria-Hungary, Turki. Okay, bawah ni Itali. So, Itali dah join. Okay, dah semakin besar ni. Lepas tu Bulgaria pula join. Okay, so sekarang ni kawasan bagi pihak Jerman ni dah semakin besar. Hanya Romania, Serbia dan juga Greece sahaja tidak join. Tetapi, daripada Bulgaria nak pergi Austria-Hungary tak jauh. Dah dekat dah semakin dekat. Jadi sekarang ini mereka dah sebagai conquer di bahagian sini. Okay, so nanti mereka akan berlawan dengan pihak di sebelah sini. Di pihak di sebelah sini. Okay. Okay. Dan kita tengok Pakatan Bertiga pula.
Nama pun pakatan bertiga. So 3 lah pada peringkat awalnya. Okey. Dia ada bab 9 tingkatan 5. Okey, ni kertas 3. Untuk ulang kaji kertas 3 kamu. Dah dapat tema kan? Tema dia tingkatan tema dia bab 9 tingkatan 5. Okey. Okey, jadi pakatan bertiga kita ada Britain, Perancis dan juga Rusia. Ada 3. Okey, Britain, Perancis dan juga Rusia. Okey, ada 3 dekat sini Okey, kemudian barulah disertai oleh Itali dan Jepun. Okey, ada satu benda yang menarik kat sini. Okey, cikgu silap, sorry. Yang tadi tu, Pakatan Kuarsa Tengah tadi bukan Itali, Turki. Turki dan juga Bulgaria. Okey, bukan Itali, cikgu minta maaf. Okey, memanglah pada peringkat awal tu memang Itali sokong. Okey, tak. Dia pada peringkat awal dia sokong Kuarsa Tengah. Okey, lepas tu baru dia sokong Pakatan Bertiga. Dan yang menyokong Pakatan Bertiga ni kalau ikutkan, dia peringkat awal dia sokong Kuarsa Tengah. Lepas tu baru dia pergi kepada Pakatan Bertiga. Okey, dia tak lama lah. Dia lagi satu yang, sebab kita kena faham bahawa Itali ni pada ketika itu, dia tak adalah kita nak katakan dia terbahagi kepada dua sangat. Tidak lah. Tetapi dari sudut fahaman tu ada. Okey, dari sudut fahaman tu mereka agak terbahagi kepada dua. Okey, kita nampak kat sini Yang menariknya dalam Pakatan Bertiga, cuba tengok Jepun. Okey. Jepun dia sokong Britain. Jepun dia sokong Britain. Kita tahu dalam Perang Dunia yang Kedua, Jepun ni adalah Jepun ni yang menentang Britain, Amerika Syarikat dan juga sekutu dia lain. Jepun ada dalam Pakatan Bertiga. Kenapa Jepun tak join sini? Sebab dalam Perang Dunia yang Kedua, Jepun menyokong Kuarsa Tengah. Bukanlah Kuarsa Tengah, dia tukar nama nanti. Perang Dunia Kedua dia tukar nama, dia tak panggil Perikatan Kuarsa Tengah ni. Kenapa? Okey, kita nampak kat sini Jepun pada peringkat awal, dia join Pakatan Bertiga, dia join dengan Britain. Kemudian dia join nanti Perang Dunia Kedua, dia join pula dengan Jerman nanti. Okey, nanti kita tengoklah. Dan semua ni berlaku disebabkan perubahan dasar. Okey. So ini antara yang penting untuk kamu tahu. Mana tadi? Terlalu jauh nak pergi. Okey. Tadi kita tengok balik kita tahu bahawa negara-negara Eropah ni mereka bersaing antara satu sama lain. Okey, memang sejak daripada sejak daripada abad yang ke-15 lagi mereka dah bersaing antara satu sama lain. Portugal, Spanyol, Britain, Jerman, Amerika, cakap tak adalah baru lagi. Apa lagi? Itulah antara negara-negara yang menjalankan perluasan kuasa. Okey. Kemudian kita tengok Jerman pula. Jerman ni dia dekat Asia dia tak aktif lah Jerman ni. Dia lebih aktif dekat Eropah. Okey. Dan masa ni munculnya negara bangsa. Okey, so kita tengok dia ada dua berlaku di Jerman dan juga Itali. Okey. Jadi kalau kita tengok macam Britain, Perancis ni kita tahu dia merupakan sebuah empayar yang besar. Kemudian munculnya Jerman dan Itali pula. Okey. Jadi disebabkan oleh pengaruh nasionalisme yang kuat. Okey. Mereka jadi macam tu disebabkan oleh pengaruh nasionalisme yang sangat besar. Menyebabkan mereka menjadi terlalu sampai sanggup berperang. Okey. Okey, akibat imperialisme baru. Okey, kalau sebelum ni mereka buat mereka menjalankan imperialisme dekat negara-negara luar. Okey, kali ni mereka juga mendapatkan pengaruh mereka di negara-negara Eropah. Dan masa ni berlumba-lumba. Pada abad ke-19 dan 20, masa ni mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi menyebabkan masa tu, yelah memang dah lah masa tu dah banyak dah isu dia. Okay? Isu dia dengan dengan ekonomi apa semua lagi. Lepas tu tambah pula dengan apa yang perkembangan yang berlaku di Jerman dan juga Itali. Okay. Okay, kita tengok yang ni
Okey, dan ada satu faktor segera kita panggil. Faktor segera ni bukan ni segera. Faktor segera ialah faktor yang menyebabkan terus berlaku perang tu. Itu maksud dia faktor segera. Okey. Sebelum ni, diorang dah banyak masalah dah. Lepas tu diorang tu kumpul-kumpul macam marah lah. Kita marah kan. Kalau orang buat kita marah selalu, kita boleh pendam lagi kan. Kita boleh diam. Tapi mesti ada satu benda yang menyebabkan terus kita mengamuk. Dia mesti ada satu benda. So macam ni lah. Okay. So apa benda dia iaitu berlaku apa tu? Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand iaitu pewaris. Ni gambar dia. Okay. Archduke Franz Ferdinand. Kita panggil Pakcik Ferdinand je lah. Kita panggil Ferdinand je lah. Panjang sangat nama dia nak menyebut. Ferdinand je lah. Okay. Dan isterinya Duchess Sophie. Kita panggil Sophie lah. Ferdinand dan juga Sophie. Okay. Diorang ni kena tembak tau. Nampak gambar tu? Diorang tersenyum. Itu sebelum diorang mati. Diorang ditembak mati. Okay. Okay, diorang ni merupakan pewaris tahta kerajaan Austria-Hungary. Tadi cikgu dah bagi tahu bahawa Austria-Hungary merupakan antara empayar yang besar dan juga terletak di sebelah Jerman. Okay, mesti ada geng Jerman. Okay. Telah dibunuh, ditembak oleh seorang pengganas Serbia pada 28 Jun 1914. Okay. Jadi sekarang ni, Serbia bukan Britain. Okay. Faham betul-betul peperangan dalam Perang Dunia yang pertama ni, mereka marahkan Serbia. Mereka tidak marahkan Britain pun ataupun Amerika Syarikat ke Perancis ke. Belum lagi. Okay. Cerita pada peringkat awal, dia berlawan dengan Serbia dulu. Okay. Tapi masalahnya, ada pula yang cocok belakang. Yang cocok belakang ni siapa? Kita tengok. Serbia ni pula disokong oleh sekutu dia. Sebab Serbia ni, dia pun mesti ada kawan-kawan dia. Kan? Serbia, negara Serbia. Tak tahu negara Serbia. Cuba tengok dekat peta ada. Negara Serbia. Dia negara tau, bukan orang. Okay. Dia negara Serbia. Boleh tengok. Dulu kalau dalam cikgu tengah tahun berapa dulu, macam cikgu, tak adalah kecil, macam cikgu sekolah dulu. Serbia ni dia masuk World Cup. Dia gabung dengan Montenegro. Serbia and Montenegro dulu lah. Sekarang ni tak saja cikgu Serbia dia dah tak bergabung lah. Dia ada dia punya tim dia sendiri dah. Okay. Jadi masalah Serbia ni bukanlah masalah lah. Tadi kita tengok Austria-Hungary dan Jerman dia nak attack Serbia. Tetapi Serbia ni dia bukanlah negara yang tak ada kawan. Dia pun ada kawan juga, sekutu dia. Sekutu dia ialah Rusia dan juga Perancis. Okay, Britain belum masuk lagi Nampak tak? Britain belum ada lagi tau. Okay, Britain tak ada lagi. Yang ada ialah Rusia dan juga Perancis. Kita tahu bahawa Perancis dengan Britain ni agak rapat juga. Okay, tapi kita hold dulu. Kemudian, serangan Jerman terhadap Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium. Sekarang ni Britain pula marah. Okay. Sebab, nampak tak Britain saja dia cari pasal. Dia tak terlibat pun dalam cerita ni sebenarnya. Dia saja nak interfere. Dia tak terlibat pun. Sebab kalau ikutkan, Jerman serang Perancis. Okay. Kalau kita tengok peta tadi Jerman dan juga Perancis, tengah-tengah ada Belgium tau. Okay, dekat belah tepi sikit, belah kiri sikit. Ada Belgium tau dekat tengah-tengah. Okay, Belgium ni duduk kat tengah-tengah. Okay, yelah dia tu nak serang Perancis, nak lalu mana? Mesti ada situ lah, mungkin tak tahulah, mungkin Jerman sengaja dia kot. Ataupun memang itu je jalan yang ada. Jadi dia lalu ikut Belgium. Jadi Belgium ni negara yang berkecuali, dia tidak menyokong mana-mana. Okay, jadi Britain ni acah-acah lah. Tak boleh ni ikut negara berkecuali ni. Aku nak kena tolong ni. Kena fight balik ni. Dia pula yang fight untuk Belgium. Jadi sekarang ni Britain dah masuk campur. Nampak tak macam mana Britain masuk campur dalam Perang Dunia yang pertama. Dia kalau ikutkan dia tak ada kaitan pun dia ni. Sibuk je. Dia tak ada kaitan pun tapi dia nak juga masuk. Jadi kita nampak sekarang ni sebenarnya Jerman ni dia memang dah bermusuh dengan Britain ni sebenarnya dia memang dah lama dah bermusuh dengan Jerman ni. Dia tunggu masa je. Orang cakap kalau macam kat sekolah kita cakap aku tunggu point ni, aku tunggu point je. Lebih kurang macam tu. Dia tunggu. Dia nak cari point dengan Jerman ni. Sekarang ni dah dapat point dah dengan Jerman iaitu Jerman masuk ikut Belgium. Lagilah dia dah guna point tu dah. Kemudian kita tengok Amerika tak terlibat tau. Britain ni pula apabila dia tahu Jerman dan Austria-Hungary ni kuat, dia minta tolong pula Amerika Syarikat. Jadi cikgu agak kelakar jugalah sebenarnya. Okay. Sebab
Macam mana Britain boleh meminta bantuan daripada Amerika Syarikat? Kamu kena tahu bahawa Amerika Syarikat merupakan bekas tanah jajahan British pada suatu ketika dulu. Sebelum Amerika Syarikat merdeka. Okay, dan Britain lah yang memberikan kemerdekaan kepada Amerika Syarikat. Sekarang ni Britain minta tolong Amerika Syarikat. Okay, sekarang ni Britain pula yang minta tolong dengan Amerika Syarikat. Okey, kemudian kita tengok apa serangan Jerman terhadap kapal dagang Amerika Syarikat turut melibatkan negara tersebut dalam peperangan ini. Okey. So kita nampak kat sini Britain dia minta tolong dengan Amerika. Okey, tetapi disebabkan Amerika ini tidak ada kepentingan ataupun tidak ada sebab untuk dia masuk. Jadi dia ni lah. Kemudian kita dapat lihat Jerman ni, patut je kita cakap Jerman ni saja dia pasal. Dia pergi serang pula kapal dagang Amerika. Okay, sebab masa tu dia dapat tahu yang bahawa Britain dengan Amerika ni nak berpakat, nak kena dengan dia. Jadi dia serang kapal dagang Amerika. Jadi menyebabkan Amerika semakin marah lah. Amerika pula sekarang ni dah join. Sekarang ni dah makin banyak pula yang join dah sekarang. Dah tak tahu dah banyak pihak lah. Okay. Jadi itulah macam mana berlakunya perang dunia ni. Macam mana pelibatan satu-satu negara tadi. Okay. So dari segi politik perang, okay. Mana Jepun? Mana Jepun? Okay. Jepun dalam Perang Dunia Pertama dia hanya sebagai pemerhati dan penyokong sahaja. Dia tidak join sekali perang. Dia tak join perang. Okay. Kemudian kita tengok Perang Dunia Pertama ni kesan dia, antara kesan dia ialah menamatkan pemerintahan beraja di Eropah. Sebab itulah banyak negara-negara Eropah sekarang ni dah tak ada raja. Disebabkan ni lah. Okay. Dah tak ada raja lagi dah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, adanya persidangan damai yang diadakan pada bulan Jun tahun 1919 yang membawa kepada pemerintahan Perjanjian Versailles. Perjanjian ini penting. Perjanjian ini telah mengubah peta Eropah dan membentuk beberapa buah negara baru. Yang mana banyak negara-negara yang negara-negara yang mempunyai empayar yang luas, okay, wilayah-wilayah tersebut telah diberikan kemerdekaan. Jadi munculnya negara-negara yang baru. Okay. Dan kita tengok dekat sini, dia membawa kepada pembentukan Liga Bangsa. Okay, itu yang penting. Membawa kepada pembentukan Liga Bangsa tahun 1919. Okay, dan Liga Bangsa ni merupakan datuk kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ni datuk dia lah dulu lah. Okay, sebelum adanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, adanya Liga Bangsa. Okay, jadi matlamat dia ialah untuk menggalakkan keamanan dan juga kerjasama antarabangsa di samping menjamin keselamatan bersama. Tetapi Liga Bangsa ni sebenarnya ada satu benda yang gagal. Okey, kenapa gagal Liga Bangsa ni? Okey, kita kena tengok balik Kenapa, apakah faktor yang menyebabkan Liga Bangsa ni gagal? Okey. Macam mana tak gagal? Kalau Liga Bangsa ni, dalam Liga Bangsa ni, pihak geng-geng Britain ni je yang banyak dalam Liga Bangsa. Jadi tak mungkinlah pihak-pihak yang musuh dengan Britain ni nak duduk dalam tu, bukan? Jadi orang tak nak join sebab tu dah gagal. Okay. Matlamat tu dah memang tak tercapai dah. Lepas tu berat sebelah. Lepas tu dah macam tu dia berat sebelah pula dah. Lagilah menyebabkan orang tak nak join. Dan masa tu Liga Bangsa ni tak kukuh lagi masa tu. Okay, Liga Bangsa ni tak kuat lagi pada masa tu. Okay. Okey, tengok dia kata kalian Liga termasuk negara-negara bersekutu kecuali Amerika Syarikat. Amerika Syarikat tak masuk. Dan negara-negara berkecuali. Namun Liga ini gagal menjamin kesihatan. Okey, kenapa dia gagal? Sebab berlakunya Perang Dunia Kedua. Kalau orang tanya kenapa Liga Bangsa gagal? Sebab berlakunya Perang Dunia yang Kedua. Okey. Okey, so kegagalan Liga Bangsa. Liga ini gagal menghalang kuasa besar daripada melakukan pencerobohan. Okey, masa ni kita dapat lihat Liga Bangsa ni gagal. Sebab negara-negara luar, negara-negara lain, mereka masih lagi melakukan pencerobohan. Sekarang ni pun cikgu rasa PBB sekarang ni pun gagal juga. Okey. Benda yang sama. Dia kena elak, dia kena menjamin keamanan, menjamin ni. Tapi kita tengoklah apa yang berlaku di Palestin. Tetap pencerobohan masih berlaku oleh Israel. So sekarang ni berjaya ke gagal yang PBB ni? Gagal lah. Sama juga macam Liga Bangsa ni. Kan? Biasanya soalan nombor berapa sampai nombor berapa yang dah start masuk.
Aduh, cikgu lupa lah. Cikgu lupa dah. Susah nak tahu soalan berapa ni. Ini biasanya soalan belakang, bukan, dia biasanya setiap topik tu dia yang belakang-belakang lah dia punya hebat dia. Awal-awal tu biasa soalan fakta lagi. Dia biasanya yang belakang-belakang. Okay, pasal PBB tadi cikgu dekat tadi. Okay, jadi PBB ni dengan Liga Bangsa ni sama je cikgu dekat tadi. Okay, dan kita dapat lihat Liga Bangsa ni akhirnya dibubarkan pada bulan April 1945 apabila berlakunya Perang Dunia yang kedua. Okay, Liga ini telah dibatalkan. Sebab memang gagal pun nak buat macam mana. Okay, dan kita tengok Perang Dunia Pertama membawa kesan yang sangat besar. Okay, selain kesan dia daripada penubuhan Liga Bangsa dan juga penempatan tamatnya pemerintahan beraja di Eropah dan juga termeterainya perjanjian Versailles, ada lagi dari sudut ekonomi. Negara-negara yang berperang mengalami inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi ni ialah dia berlaku macam ni tau. Sekarang ni Malaysia ni nak kata inflasi pun tak adalah sampai ke tahap inflasi lagi lah. Tapi kita menuju ke tahap inflasi lah. Bukan Malaysia je lah. Mana-mana negara pun lebih kurang sama lah. Okay? Sebab sekarang ni kita dah banyak sangat sekarang ni duit yang kita gunakan untuk membantu rakyat dan juga untuk pembangunan semua kan. Sebab sekarang ni COVID lagi kan. Jadi menyebabkan kita punya ekonomi agak turun. Bukan Malaysia je, semua negara. Negara pinjam duit dari siapa? Okey, kamu kena faham betul-betul dalam dari sudut pinjaman keuangan Malaysia tidak mengamal. Okey, kita ada pinjam dengan negara-negara luar juga. Okay? Sebelum ni kalau macam zaman Tun Dr. Mahathir baru-baru ni itu, dia ada buat pinjaman dengan Jepun. Kemudian adalah dia pinjam-pinjam dengan negara-negara maju. Okey, cuma sekarang ni kita tidak boleh meminjam daripada IMF. IMF, betul lah IMF. Saya rasa betul lah. Aku takut cikgu lupa. IMF. Okay. Dia satu institusi keuangan dunia. Tetapi seboleh-bolehnya kita elakkan pinjam daripada tu. Sebab Mahathir sendiri pun dia tahu dia tak akan pinjam daripada tu. IMF ni. Dia macam bank dunia lah. Dia tak boleh pinjam tu. Kalau dia pinjam daripada bank dunia, dia akan menyebabkan negara kita menghadapi masalah yang sama dengan Greece. Pada tahun berapa cikgu tak ingat dah. Tak, PBB tak ada duit. Kita tak pinjam dengan PBB. PBB tak ada duit. Sebelum COVID dulu, Mahathir masa tu, dia ada pinjam dengan Jepun masa tu. Dia ikat dengan Jepun masa tu. Dia tengoklah ada yang pinjam. Dia sudut pinjaman ni cikgu tak berapa sure lah. Okay, sebab benda-benda ni kadang-kadang dirahsiakan. Okay, banyak fakta-fakta yang kita tak tahu. Semua yang cikgu tahu zaman Mahathir baru-baru ni dulu, masa Pakatan Harapan ambil alih tu, mereka ada ikat duit kita dengan Jepun masa tu. And then kita tengok balik macam cikgu cakap tadi, seboleh-boleh negara kita jangan sesekali meminjam daripada IMF ni, Bank Dunia ni. Jangan pinjam daripada World Bank. Jangan. IMF ke IWF? Saya lupa benda dia punya ni. Okay, jangan pinjam daripada World Bank. Sebab apa? Kita akan mengalami nasib yang sama. Sebab ni punya bunga dia bapak tinggi. Dia punya bunga charge dia sangat tinggi. Kemudian kita dapat tengok apa yang berlaku dekat Greece dulu. Apabila Greece telah diisytiharkan muflis. Nak ke negara kita muflis? Okay, sebab itulah seboleh-bolehnya pemimpin kita tidak akan meminjam daripada pihak sana. Okay. Inflasi cikgu sebut tadi. Inflasi ni berlaku apabila duit yang keluar lebih banyak daripada duit yang masuk. Itu dah inflasi. Cikgu rasa inflasi ni kalau kalangan pelajar, cikgu rasa ramai yang jadi macam ni. Okay. Nilai mata wang yang digunakan dalam pinjaman antarabangsa ni, dia tak silap cikgu lah. Dia bergantung kepada, contoh macam Malaysia dengan Jepun kan. So kita pinjam dalam bentuk yen. Kalau dengan Jepun lah. Dia tengok biasanya kalau dengan negara-negara sana, biasa dolar lah. Kita bawa dolar ni mata wang yang digunakan antarabangsa. Okay, tapi dengan Jepun dulu kita guna yen. Mata wang yen. Sebab yen ni mata wang dia tinggi juga. Okay. Inflasi cikgu sebut tadi. Okay, inflasi ni apabila pengeluaran, duit yang keluar lebih banyak daripada duit yang masuk. Jadi menyebabkan hutang peperangan yang tinggi disebabkan perbelanjaan perang yang terlalu besar. Jadi negara-negara ni, masa Perang Dunia yang pertama ni, mereka banyak juga meminjam tau. Mereka ada yang pinjam daripada Amerika juga. Sebab mereka merupakan negara yang kaya. Okay. Dan pada akhir peperangan, Pakatan Bertiga, yang tiga tadi tu,
telah membelanjakan sebanyak US 125 bilion. Banyak oi, 125 bilion. Manakala Perikatan Kuarsa Tengah membelanjakan sebanyak 60 bilion. Lebih kurang separuh daripada Pakatan Bertiga punya duit. Okey, ini membawa kepada masalah inflasi dan juga pengangguran. Sekarang ni orang dah menganggur. Okey, inflasi. Pasaran dunia juga mula diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Yang inilah kita dapat lihat macam mana penglibatan Amerika Syarikat dan Jepun. Okey. Amerika Syarikat dan Jepun dia ambil alih tau pasaran dunia. So, dulu pasaran dunia ni dikuasai oleh Britain. Okey. Dikuasai oleh Britain. Kemudian Britain mengalami bebanan hutang yang sangat besar. Jadi masa ni Jepun dan Amerika Syarikat ambil alih. Lepas tu nanti kita nampak lihat perubahan dasar yang dijalankan oleh Jepun. Okey. Dan ini amat didasari oleh negara Eropah, terutama sekali Britain. Sebuah negara perindustrian yang besar dulu. Okey. Bayangkan Perang Dunia Pertama menyebabkan Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya. 1/3 tu banyak tau, bukannya sikit. So bayangkan pizza yang besar tu kita potong, kita bahagi 3. Satu pieces tu, satu slice tu dah ada orang ambil. Tak banyak pun dah tinggal. Okey. Dan kalau kesan daripada sudut sosial ni, kita tahulah bahawa banyaklah nyawa yang telah mati. Okey, Perang Dunia yang kedua pula kita pergi. Okey. Okey, kita tengok dalam Perang Dunia yang kedua ni, antara faktor dia disebabkan oleh kegagalan perjanjian Versailles ni. Okey. Lepas tu berlaku juga perubahan politik juga. Okey. Dan dari segi ekonomi pula, perang ini berlaku disebabkan kemelesetan ekonomi pada tahun 1930. Yalah memanglah meleset dah kalau perang berlaku. Kan tadi kan banyak dia punya pembelanjaan dia kan. Jadi tak mustahil lah kalau habis dia punya duit. Memang meleset lah ekonomi. Sebab British punya penguasaan ekonomi pun dah hilang dah. Okey, jadi perjanjian Versailles telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan beberapa orang pemimpin negara, terutamanya Jerman. Okey, Jerman ni memang tak puas hati. Sebab apa? Pada peringkat awal, dia tak adalah semua negara, dia tak libatkan semua negara. Okey, ada negara yang berkecuali. Okey, dia tak libatkan semua negara. Cuma Perang Dunia yang kedua ni lah dia lebih besar. Okey, kalau Perang Dunia Pertama tadi di Eropah sahaja. Tetapi Perang Dunia yang kedua ni, dia agak besar. Dia lebih besar. Asia pun terlibat. Okay? Tapi tak adalah semua negara terlibat. Okay? Kalau semua negara, sebab kita tahu Thailand tak terlibat dalam Perang Dunia yang kedua. Kan? Macam kita Tanah Melayu, kita terlibat lah sebab negara kita kena jajah dengan Jepun. Okay. Okay. Jerman tadi, dalam Perang Dunia yang pertama, kamu kena faham Jerman dalam Perang Dunia pertama kan dia kalah. Kemudian dia terpaksa menandatangani perjanjian Versailles. Apabila dia terpaksa menandatangani perjanjian Versailles, kamu kena tahu satu benda je. Perjanjian Versailles itu sangat mengancam Jerman. Sangat strict kepada Jerman. Sebab apa? Jerman telah hilang tanah jajahannya. Negara-negara di negara-negara di Eropah, macam Pakatan Bertiga tadi telah ambil dia punya tanah jajahan dia. Jadi dia marah. Lepas tu dah lah Jerman kalah. Jerman kena bayar pula papasan perang. Ui, ini dah melebih ni. Bayangkan Jerman ni dah lah kalah perang, banyak dah habis duit dia. Lepas tu dah kena ni pula, kena kena bayar pula dah. Macam kamu lah, kamu bergaduh dengan member kamu. Okay. Kamu bergaduh dengan member kamu, lepas tu kamu kalah, kamu kena bayar pula. Dah lah banyak lah tu. Ui, memang banyak gila dia kena bayar. Bayangkan dia banyak tau. Dah lah dia punya pemimpin dia kena tangkap. Lepas tu tanah jajahan dia kena rebut pula dengan negara lain. Lepas tu kena bayar pula. Lepas tu Jerman tak boleh pula nak luaskan lagi dia punya tentera dia. Tak boleh luaskan, dia kena kecil je. Tentera Jerman kena sikit je, tak boleh ramai. Pakatan Bertiga tak bagi. Lagilah marah Jerman. Okay, betul lah Jerman tak puas hati. Sebab perjanjian tu sangat-sangat menindas Jerman. Apa tu? Jerman diarahkan untuk mengurangkan saiz angkatan tentera ni. Kena kurangkan saiz angkatan tentera. Dah tu Britain, Amerika semua besar pula tentera pun ni.
Mana boleh, mana aci. Sebab itulah Jerman marah. Dan masa tu muncullah seorang tokoh yang ada orang yang suka dengan dia ni, ada orang yang benci dengan dia. Ada orang yang setuju dan ada orang yang tak setuju dengan dia, iaitu Adolf Hitler. Hitler yang berjaya menguasai Jerman melalui partinya Nasional Sosialis. Hitler telah mengingkari perjanjian Versailles apabila beliau membina sebuah angkatan tentera yang besar. Okay. Okay, yang tadi ada siapa tanya pasal Itali tadi? Kan? Ada yang tanya pasal Itali tadi kan? Okay, Itali ni, cikgu tersilap tadi. Cikgu terbalik. Pada peringkat awal, dia sokong Pakatan Bertiga pada peringkat awal. Kemudian dia menyokong pula pihak Jerman. Pada peringkat awal dia sokong Pakatan Bertiga. Tetapi kenapa dia alih, mula dia sokong geng Britain ni, kemudian dia sokong Jerman. Macam mana boleh muncul macam tu? Kenapa jadi macam tu? Okay. Tahu tak, masa Jerman dah kalah dan juga Austria-Hungary, Turki, Uthmaniyah semua kalah, kan negara-negara lain kan, negara Pakatan Bertiga kan diorang bahagi. Sepatutnya diorang beri kemerdekaan. Ada yang diberi kemerdekaan dan juga dibahagi-bahagikan. Tanah jajahan tu okey, Amerika ambil sikit, Britain ambil sikit, Perancis ambil sikit. Masalahnya member tu, Itali tu, dia tak bagi pun. Tak bagi kat Itali, sian Itali. Itali tunggu, mana aku punya bahagian. Aku terlibat, aku dalam perang. Itali tak dapat bahagian. Itali punya, dia punya share tak dapat. Sepatutnya dia nak juga, Itali dia sokong sebab dia nak tanah jajahan juga. Sebab tu dia sokong. Dia sokong Britain pada peringkat awal. Tapi dia tak dapat. Mana dia punya share mana? Jadi dia macam dalam cerita Tiga Abdul lah. Share tak dapat rumah je sebiji. Tapi Itali ni lagi malang, selalu benda pun tak dapat. Jadi sebab itulah Itali ni marah. Okay. Okay. Dekat Rusia, perang saudara telah berlaku. Rusia tadi kalau kita tengok, Rusia pada peringkat awal dia sokong Britain kan? Pada peringkat awal. Okay. Jepun sekejap. Rusia pada peringkat awal dia sokong Britain kan. Lepas tu dia sokong pula Jerman tadi. Okey, sebab apa? Okey, kita tengok dekat sini dia berlaku pihak komunis berjaya mengalahkan pihak lawan yang dibantu oleh tentera Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan juga Jepun. Sekarang ni komunis menang dekat Rusia. Okey. Vladimir Lenin telah mengukuhkan ideologi komunis di Rusia dan kemudian yang dikenali sebagai Kesatuan Republik Sosialis Soviet. USSR, Soviet Union lah, adapun dalam masa yang pendek tu Soviet Union. Okey, pada tahun 1992. Okey, dan Vladimir Lenin meninggal dunia dan digantikan oleh Joseph Stalin. Jadi disebabkan perubahan dasar inilah menyebabkan akhirnya Rusia ini menyokong Jerman. Dia ada perubahan dasar dia. Ni Itali tak? Itali ni tulis situ. Okey, Itali pimpinan Benito Mussolini telah menjajah Habsyah, kini Ethiopia. Okey, Itali pula telah menceroboh bermula Itali dia ceroboh Habsyah. Okey, kemudian dia ceroboh pula Perancis. Tadi dia kawan dengan Perancis kan, kerana dia ceroboh pula. Siapa suruh tak bagi dekat dia tanah jajahan? Dia nak tanah, dia tak dapat. Okey, kau tak bagi aku tak ada hal. Aku jajah kau pula. So sekarang ni Itali pergi jajah Perancis pula. Dah tu Perancis tak bagi dia tanah. Tak bagi dia tanah jajahan. Okey, Jepun pula macam mana boleh munculnya ni. Okey. Jepun ni kita tahu memang daripada peringkat awal dia ni, sebab kita kena ingat balik apa yang berlaku dalam pemulihan Meiji. Okey, dasar pemulihan Meiji. Okey. Jepun dia mahu menguasai negara-negara di timur dan juga berasa bertanggungjawab untuk membebaskan negara-negara ini daripada penjajahan barat. Dia rasa macam nak bebaskan negara, sebab kita tahu bahawa negara-negara di Asia Tenggara terutama sekali banyak sangat yang dikuasai oleh negara barat. Hanya Thailand saja yang tidak dikuasai. Jadi sekarang ni, Jepun dia rasa macam dia nak tukar. Dia nak hapuskan penjajahan barat ni. Kemudian Amerika Syarikat sekarang ni mengalami kemerosotan ekonomi. Okey, dan seterusnya merebaklah ke bahagian lain di dunia. Okey, dan Amerika Syarikat tidak lagi mampu menyediakan pinjaman untuk Jerman. Dan ini menyebabkan Jerman tidak berupaya membayar hutang peperangan. Sekarang ni kan lepas tadi Jerman dah kalah, Jerman kan kena bayar pampasan yang tinggi. Jerman nak bayar pampasan yang tinggi, Jerman kena pinjam dengan Amerika. Sebab Amerika je yang berduit. Sekarang ni Amerika pun dah tak ada duit dah. So Jerman pun tak mampu nak bayar hutang perang. Jadi sekarang ni siapa suruh bagi pinjam? Tak ada muka.
Dia bagi pinjam tu supaya dia dapat untung kan, dan tarik bunga tinggi sikit. Dah sekali member tu tak dapat bayar. Pada muka. Okey. Sebab itulah kita dapat lihat Britain, Perancis, Itali mengurangkan peruntukan ketenteraan. Sekarang ni kita tengok contoh macam Britain, Itali, Perancis, dia dah kurangkan dah. Sebab itulah kita tengok sekarang ni Itali, Perancis dan juga Britain, mereka tidak besar sangat peranan dia. Okay, dia tak besar sangat peranan dia dalam Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua kita dapat lihat pengaruh yang besar ialah Amerika Syarikat, bukan lagi Britain. Dalam Perang Dunia Pertama, watak utama ialah Britain. Dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat ambil alih. Okay. Contoh Britain, Perancis, Itali, mereka kurangkan tentera. Tapi di Jerman mereka tambah tentera. Okey. Perang Dunia Kedua meletus apabila Jerman menyerang Poland dari barat. Okey, Jerman serang Poland dari barat. Manakala Soviet Union menyerang Poland dan dari timur. Sekarang ni kena kepung. Okey, Poland kena kepung. Menyebabkan Britain dan juga Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Okey, sebab sekarang ni Poland juga terlibat. Jadi sekarang ni Britain dan juga Perancis, aduh aku baru nak tenang, dia kata, aku baru nak rehat ni sekejap. Banyak dah duit habis. Lepas tu Jerman dengan Jerman dengan Soviet Union pergi serang Poland pula. Aduh, member dah kena serang pula. Dah kena pergi lawan balik semula. Dah kena pegang balik kali kedua. Okay. Dan satu yang berlaku kan, Jepun telah melancarkan serangan mengejut terhadap Pearl Harbor. Pernah dengar pasal serangan Pearl Harbor ni? Pernah tak cikgu cerita dekat korang tentang serangan Pearl Harbor ni? Pernah tak cikgu cerita? Cikgu pun dah lupa dah cikgu dah cerita ke tidak kat korang. Pernah tak cikgu cerita pasal Pearl Harbor? Ada yang ingat tak? Pernah tak cikgu cerita pasal Pearl Harbor? Belum lagi Cikgu tak pernah cerita Okey. Kalau untuk pengetahuan kamu, serangan terhadap Pearl Harbor ni, okey. Ini cikgu belajar masa zaman universiti dulu lah. Okey. Macam mana hebatnya perisikan Jepun ni. Okey, perisikan spy Jepun. Okey, perisikan tu spy lah, macam James Bond lah. Okey, mereka berjaya mencuri maklumat daripada Pearl Harbor. Okey, cikgu tak nak cerita detail sangat pasal Pearl Harbor ni, cuma cikgu ceritakan sikit lah. Okey. Kamu tahu tak, Jepun sebenarnya dia dah lama tau Pearl Harbor ni. Pearl Harbor ni merupakan pangkalan tentera Amerika yang paling besar. Okey, bayangkan Jepun pergi attack, berani tak berani Jepun ni. Dia pergi attack kawasan orang tu sendiri. Dan sebenarnya serangan ini, okey, kita dapat lihat macam mana Jepun boleh menang di Pearl Harbor. Bayangkan macam mana Jepun, sebuah negara yang jauh daripada Amerika, kan, dia boleh serang Pearl Harbor tau, pangkalan tentera Amerika yang paling besar. Okey, sebenarnya Jepun dia serang tu bukannya serang bodoh-bodoh macam tu je tau. Okey, dia serang Pearl Harbor sebenarnya dengan kelengkapan dan juga persediaan yang sangat lengkap. Okey, antaranya apa? Kita tengok balik Jepun dia hantar ramai perisik. Spy lah, perisik tu spy tau, bukannya kerisik. Perisik. Okey, dia hantar ramai spy dekat Pearl Harbor. Okey. Cikgu tak ingat nama dia ada ramai. Ada perisik dalam kalangan orang yang ambil gambar. Okey, fotografer ada. Okey. Dia jadi perisik, spy. Dia orang tukar ambil gambar, ambil gambar tentera Amerika semua tu, tapi dalam masa sama dia perisik, dia kumpulkan maklumat. Macam mana fotografer kumpulkan maklumat? Diorang kena tahu siapa ketua. Sebab kalau ambil gambar, ketua biasa dia tengah-tengah. Jadi dia tahulah siapa dia kat tengah-tengah, dia tahulah siapa ketua. Tu bijak tak bijak ni. Kemudian ada yang menjadi geisha. Geisha ni apa? Geisha, pernah dengar geisha? Geisha ni merupakan pelayan. Dia tahap nak kata pelacur tu pun dia jugalah. Tetapi dia ni, geisha ni dia adalah pelayan VIP. Dia tak layan yang bawah ni. Anak-anak ayam ni tak layan. Dia layan yang atas-atas dia, VIP. Dia tak layan bawah ni. Dia layan yang pangkat-pangkat besar je. Geisha ni. Geisha ni istimewa sikit. Okay. Dia, orang cakap pelayan kelas atasan lah dia ni, kira ni. Dia layan orang VIP je. Geisha ni. Jadi, kita tahu bahawa lelaki ni, kan, mana-mana pun yang kita belajar ni, kalau korang tengok dalam kemusnahan dalam mana-mana kemusnahan tamadun mesti disebabkan oleh perempuan. Lelaki masalah dia perempuan. Okey.
lebih kurang lah, lebih kurang lah macam Colga, dia macam pelacur lah dia buat itu. Tapi dia untuk kelakasan je. Okay, kemudian kita tengok balik uh, Jepun telah menggunakan perempuan untuk mendapatkan maklumat. Sebab apa? Bila faham bukan lelaki kan, lelaki ni bukan boleh dengan perempuan. Perempuan goda sikit dia dah mula dah cair. Kadang-kadang geisha ni dia akan mabukkan dia orang ni. Dia akan bagi dia mabuk. Masa mabuk tu dah ada tanya soalan. Oi, okey, berapa banyak kapal yang kau ada? Siapa ketua kau? Apa dia punya ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Bila kau rehat apa semua? Dia tanya dia. Dia tanya dekat orang tu. Dia akan kumpulkan maklumat. Okey, so sekarang ni ramai tau yang kumpul maklumat. So sekarang ni maklumat tu nak dibawa ke mana? Maklumat dah banyak. Okey. Inilah peranan seorang spy dia. Cikgu panggil dia Just Born Jepun. Cikgu tak ingat nama dia apa. Dia inilah ketua dia kepada semua spy ni. Dia menyamar sebagai seorang Filipina. Dia bekerja dalam dapur, kat dapur, bahagian dapur tentera. Okay. Dan kerja dia ni, dia suka duduk dekat luar. Okay. Bila petang-petang, dia suka duduk dekat tepi pelabuhan. Okay. Dia duduk di pelabuhan, dia tengok je, dia tengok kapal keluar masuk. Okay, tahu tak yang hebatnya perisai Jepun ni, diorang tak simpan satu maklumat pun. Diorang tak tulis pun maklumat tu, diorang tak catat. Semua dalam otak diorang. Macam yang tadi cikgu cakap yang ketua dia tadi, yang ketua dia duduk kat pelabuhan tadi. Memanglah kalau nak tengok hari apa tu, kalau sehari je tengok mana boleh ingat. Okay, dia duduk situ selama berbulan-bulan tau. Supaya dia dapat hafal kapal, berapa banyak kapal yang masuk, dia hafal. Dia boleh hafal. Hebat tak hebat Jepun ni. Kemudian maklumat tersebut akan dihantar. Sebab itulah pernah sekali spy ni kantoi. Okay, Amerika Syarikat syak. Tapi mereka tidak menjumpai sebarang bukti pun. Sebab tak ada bukti pun. Mereka tak catat apa-apa pun. Mereka hanya tengok je. Jadi nak kata apa? Jadi Amerika Syarikat macam tak aware lah. Macam tak apalah, biarlah. Jadi disebabkan maklumat-maklumat inilah yang dikumpulkan oleh perisik-perisik inilah mereka bagi tahu kepada Jepun. Dan Jepun telah menyerang Pearl Harbor. Jadi kita tengok balik macam mana serangan Pearl Harbor terhadap macam mana serangan Jepun terhadap Pearl Harbor. Okey, yang pertama, Jepun serang pada hari Ahad. Hari Ahad adalah hari cuti bagi Amerika Syarikat. Hari cuti. Okey. Dan dia serang pada waktu pagi. Cikgu tak ingat nama dia apa. Cikgu rasa bukan Ishikawa. Cikgu lupa lah. Kita kan ada nama seorang dia. Okey, kemudian apa tadi? Kat mana tadi? Lupa pula dah. Dia serang pada hari Ahad dan juga waktu pagi. Dia tahu waktu pagi, hari Ahad ni kan biasa orang tidur. Orang bangun lambat hari Ahad, betul tak? Kan? Biasa Ahad ni orang bangun lambat sikit biasanya. Dia serang pada waktu pagi. Hari Ahad. Hari yang boleh orang cakap memang tentera Amerika tengah rehat, tengah cuti. Rehatlah dulu, kan? Itu yang strategi dia. Yang lain strategi dia. Jepun, dia bawa jet-jet pejuang dia. Okay, kapal-kapal perang dia. Terbang jet pejuang tersebut. Okay, dia tahu kelemahan radar. Kelemahan radar tentera Amerika. Iaitu, radar tentera Amerika ini tidak boleh mengesan kapal jet pejuang tu. Jet tu. Kalau jet tu terbang rendah. Kalau jet tu terbang rendah, dia tak dapat detect. Terbang rendah ni rendah macam mana? Rendah betul-betul paras tanah. Faham tak? Paras tanah atau paras rumah. Betul-betul paras rumah atau paras tanah ni. Radar tak akan dapat kesan. Jadi, kapal-kapal jet pejuang Jepun ni, mereka terbang dengan sangat rendah. Mereka terbang betul-betul paras tanah. Betul-betul atas tanah sikit je. Hebat tak hebat tentera Jepun ni. Sampaikan Amerika tak dapat nak detect radar dia. Kemudian bila dah serang tu, dia serang dia aim dulu dekat kapal-kapal perang Amerika yang utama. Cikgu tak ingatlah nama kapal perang dia apa. Dia aim situ dulu. Dia aim yang utama dulu. Dia aim kat situ dulu, kemudian lepas dia serang kapal-kapal utama, barulah dia serang yang kecil-kecil ni. Dan juga dia menggunakan semangat kamikaze. Semangat kamikaze ni, dia tembak juga. Memang dia tembak, tapi dia lebih kepada menghentam. Dia sampai dekat kapal besar tu, dia langgar terus. Dengan dia mati. Jepun dia suka macam tu. Dia sanggup mati untuk negara dia. Sebab kalau dia tembak tu boleh. Tapi
damage dia tak banyak. Okey, apa katakanlah aku langgar je, pak dia langgar tu, mati. Dengan diri dia mati, tapi dengan kapal tu hancur lah. Jadi masa tu tentera-tentera Amerika ni mereka tak bersedia. Bayangkan dia orang berperang, ada yang pakai seluar dalam, ambil je apa yang sempat. Tak sempat nak pakai baju tentera dia orang, pakai singlet pergi berperang, tak sempat nak pakai baju. Sebab tengah berperang masa ni. Okey, tiba-tiba Jepun serang. Okey, kemudian kita tengok, okey tu pasal Pearl Harbor lah. Cikgu ringkaskan lah pasal Pearl Harbor tadi. Okey, kemudian kita tengok Jepun menduduki tanah Melayu termasuk Singapura setelah berjaya mengalahkan Britain pada bulan September 1942. So sekarang ni Jepun telah menguasai tanah Melayu pula negara kita. Okey. Okey, seperti dalam Perang Dunia Pertama muncul pakatan yang berasingan. Okey, tadi kita ada pakatan bertiga dan perikatan kuasa tengah. Yang ni dia lain sikit. Okey, kita tengok dia ada kita ada kuasa bersekutu dan juga kuasa paksi. Okey, kuasa bersekutu terdiri daripada Britain, Perancis dan juga Soviet Union. Dan juga masa tu nanti kita dapat lihat Amerika. Okey, Amerika pun join. Mereka memang ada watak utama dalam cerita ni. Okay, and then kuasa paksi pula terdiri daripada Jerman, Itali dan juga Jepun. 3 negara tadi. Mereka menjadi ketua, menjadi watak utama dalam kuasa paksi. Dan kuasa bersekutu berjaya menyelesaikan masalah di Eropah. Okay. Sekarang ni dekat Eropah dah selesai. Okay. Kuasa bersekutu menang dengan Jerman. Okay. Settle. Okay. Dah selamat dah. Kekalahan Jerman telah mengalihkan perhatian kuasa bersekutu terhadap Jepun pula. Sebab Jerman dekat Eropah, Jepun dekat Asia. Dia bagi macam tu. Jadi walaupun Amerika Syarikat ini memenangi beberapa peperangan dengan Jepun, tetapi Jepun masih lagi bersemangat meneruskan perjuangan mereka. Okay, Jepun kita tahu bahawa dia jenis yang tak mudah menyerah kalah. Okay, Jepun ni memang tak, dia susah nak menyerah kalah Jepun. Okay, dia susah nak menyerah kalah. Dia memang kalau boleh tak akan menyerah kalah. Okey. Dan masa tu biasalah perang. Perang mana ada perang yang orang tak mati. Perang biasa orang mati. Okey, Presiden Amerika Syarikat Harry Truman mengarahkan, okey inilah yang berlaku. Kan tadi kan lepas Pearl Harbor diserang kan. Lepas Pearl Harbor diserang. Ni sebenarnya ada teori-teori konspirasi banyak sebenarnya. Pasal Pearl Harbor ni ramai banyak teori konspirasi. Antara teori konspirasi yang menyatakan sebenarnya Amerika dah tahu Jepun nak serang Pearl Harbor. Pemimpin-pemimpin Amerika dah tahu sebenarnya Jepun nak serang, tapi dia buat tak tahu je. Supaya dia boleh gugurkan bom atom. Supaya ada sebab dia gugurkan bom atom di Jepun. Itu antara yang ni lah. Cikgu ada buku dia. Cikgu ada 2 buku pasal ni. Tapi cikgu tak boleh baca ni. Ada satu buku tu cikgu beli di masa cikgu dekat Jepun tu cikgu beli. Hiroshima Nagasaki. Cikgu tak boleh baca lagi. Satu buku lagi tu arwah lecturer cikgu punya. Pasal Hiroshima Nagasaki. Tapi cikgu tak boleh baca lagi. Macam mana mereka memutuskan untuk menjatuhkan bom atom. Dan untuk pengetahuan kamu, sampai sekarang peristiwa bom atom ni menjadi satu peristiwa hitam bagi dunia sebenarnya. Sebab tak sepatutnya Amerika menggugurkan bom atom. Bom biasa dah lah. Bom atom, bom nuklear ni bahaya jangan buat main. Sebab apa? Kalau kamu tahu tak, sampai sekarang mereka masih lagi menyesal. Okay? Harry Truman ni, masa dah hujung-hujung hayat dia menyesal tau. Dia kata antara perkara yang dia menyesal dari apa yang dia pernah buat ialah menggugurkan bom atom. Okay, antara yang dia menyesal ialah menggugurkan bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Bom atom tu, mana pernah lagi guna bom atom? Sekarang ni Amerika lah yang pertama guna bom atom. Dia hancurkan Hiroshima dan juga Nagasaki. Bayangkan kesan daripada nuklear ini, radiasi nuklear ini, sampai sekarang Nagasaki dan juga Hiroshima masih lagi ada kesan nuklear ni. Masih lagi ada radiasi nuklear. Sebab apa? Bagi cikgu lah. Bagi cikgu adalah satu peristiwa yang tak sepatutnya berlaku. Sebab apa? Amerika, dia kena tahu satu benda. Dia perang dengan tentera Jepun. Dia bukan perang dengan rakyat Jepun. Apabila dia telah gugurkan bom atom, dia bukan sahaja membunuh tentera. Tetapi dia juga membunuh rakyat Jepun. Rakyat Jepun tak bersalah. Okey? Tentera Jepun adalah pihak yang berlainan dengan rakyat Jepun.
Sekarang ni rakyat Jepun dah tak kira tua, muda, perempuan dan lelaki, semua mati disebabkan oleh bom atom. Bayangkan bandar tersebut musnah total. Total loss terus, hancur. Bayangkan macam-macam benda yang terjadi dekat Hiroshima dengan Nagasaki ni. Bayangkan hari tu dia pada apa tu? Hari tu dia turunkan dekat mula-mula turun Hiroshima, 2 hari lepas tu dia turun dekat Nagasaki. Bagi cikgu macam satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Sebab bila berlaku peristiwa pengumuman ni, memang tak tahu nak cakap macam mana lah. Memang okay, dan saya sampai sekarang. Okay, kesan daripada pengumuman ni mana kaki ni sampai sekarang masih laku. Okay, jadi kita tengok kesan dia. Perang ini telah memecah belahkan negara-negara di Eropah, meruntuhkan sistem imperialisme, membentuk PBB yang tadi kita cakap tadi, PBB tadi, menumbuhkan negara-negara baru yang merdeka dan menyebabkan perang dingin. Okey, masa ni muncullah negara-negara yang baru. Okey, jadi negara baru muncul pada masa ni. Okey, dan munculnya perang dingin. Okey, kita tengok perang dingin. Cikgu akan habis sampai perang dingin. Okey, dari kesan ni kita dapat lihat menyebabkan negara Jerman terbahagi kepada dua. Jerman Barat dan juga Jerman Timur masa ni. Okey. Okey, dan tamatnya Perang Dunia Kedua menyebabkan keruntuhan sistem imperialisme Barat. Okey, dan kemerdekaan satu demi satu tanah jajahan daripada kawasan besar Eropah. Okey, kalau ke Asia ni kita tengok lepas Perang Dunia Kedua habis, antara negara yang baru muncul je lah Indonesia lah. Okey, sebab Indonesia yang merdeka dulu. Kita lambat lah. Okey. Amerika Syarikat telah memberikan kemerdekaan kepada Filipina. Sebab masa tu Amerika Syarikat menjajah Filipina. Okey, Indonesia pula mencapai kemerdekaan daripada Belanda. Manakala India dan Tanah Melayu mendapat daripada Britain. Tapi kita agak lewat. Negara baru perlu menangani masalah timbul. Okey. Kita pergi kepada kebetulan blok dunia dan perang dingin. Okey, yang terakhir. Okey, tak apa kan kita extra sikit kan. Tak apa lah, korang nak SPM lah. Korban sikit. Okey, penyelesaian Perang Dunia Kedua dicapai dalam beberapa siri persidangan. Okey. Dan kebuntuan, mana gagal lah siri ini menimbulkan bibit perpecahan. Akhirnya membawa kepada kemunculan blok dunia. Maknanya sekarang ni dunia terbahagi kepada 3 blok. Okey. Untuk pengetahuan kamu, sekarang ni dunia terbahagi kepada 3 blok. Komunis, kapitalis dan juga berkecuali. Kita blok yang ketiga, kita berkecuali. Okey, blok dunia merujuk kepada negara yang sehaluan yang berusaha untuk bersatu. Dan blok ini tampil dalam pelbagai bentuk, iaitu sama ada berdasarkan aspek politik, ekonomi atau geografi. Okey. Perang dingin berlaku sejak tamatnya Perang Dunia Kedua sehinggalah 1989 apabila kenapa dia join? Kenapa dia join British? Macam cikgu cakap tadi, Jepun dia join British pada peringkat awal sebab macam ni, Jepun masa tu diorang tak nak terlibat dengan perang pun, diorang sebagai pemerhati sahaja. Diorang sebagai pemerhati sahaja. Diorang tak join sangat pun, diorang sebagai supporter je. Diorang tak join pun perang tu. Kemudian berlaku satu perubahan dalam tentera Jepun, iaitu kita panggil sebagai nasionalisme melampau dalam kalangan tentera Jepun. Okey, berlaku nasionalisme melampau dan juga mereka terpengaruh dengan Jerman ni juga. Jadi sebab itulah, dan juga kenapa Jepun Jepun pada peringkat awal tadi cikgu cakap dia sokong British kan? Dia sokong British. Okey, kan tadi cikgu cakap sebenarnya dia tak ada masalah pun dengan mana-mana negara. Okey, Jepun dia tak berperang pun dengan mana-mana negara. Jadi masa tu dia lebih memihak kepada British. Jadi sebab utama dia sokong British cikgu tak pasti. Okey, tapi kita tahu bahawa dia sokong British. So tak ada masalah lah. Tapi masalah yang berlaku apabila Jepun telah menentang British pula dalam Perang Dunia Kedua. Jadi apa sebabnya Jepun menentang British ni? Okey, yang pertama disebabkan oleh Jepun mahu menguasai negara-negara di Asia Tenggara. Yang mana kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara ini disokong oleh ataupun dijajah oleh British. Jadi, untuk dia dapatkan tanah jajahan dekat Asia Tenggara, dia kena lawan British. Sebab itulah dia menentang British dalam Perang Dunia yang Kedua. Okay, sebab dia nakkan kawasan-kawasan di Asia Tenggara tu. Sebab Jepun dia perlukan sumber. Kalau dia nak ambil daripada Eropah, jauh sangat. Dia pergi conquer Asia Tenggara je. Dekat sikit. So dia dapatlah Asia Tenggara. Sebab itulah dia menentang British. Okay. Okay, tadi cikgu cakap tadi mana tadi? Okay, blok dunia tadi. Okay, perang dingin
apabila sistem komunis Soviet hancur. Sekarang ni USSR hancur. Okey, perang dingin berlaku disebabkan ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Okey, persaingan kuasa antara blok kapitalis yang diketuai oleh Amerika Syarikat dengan blok komunis yang diketuai oleh Soviet Union, Russia. Okey, dan perang ini juga dikenali sebagai perang dingin kerana tidak berlaku sebarang konflik bersenjata. Sekarang ni perang dingin ni dia bukan macam perang dunia pertama kedua. Perang dunia pertama kedua dia berperang kan, dia berperang fizikal kan. Perang dingin ni dia tak perang fizikal. Dia lebih perang ideologi untuk sebarkan ideologi dan juga untuk menyebarkan dari sudut ekonomi. Ekonomi siapa yang lagi gempak. Macam tu je lah. Okay, dia tak adalah sampai nak berperang senjata, tidak. Dia perang dingin. Sebab tu perang dingin. Cold War dia panggil. Okay. Mereka berusaha menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan juga di Asia melalui propaganda serta bantuan ekonomi dan juga ketenteraan. Okey, itu blok kapitalis dan juga blok kapitalis dan juga blok komunis. Macam mana pula dengan blok negara ketiga? Blok berkecuali. Jadi negara-negara dunia ketiga. Okey, apa yang dimaksudkan dengan negara-negara dunia ketiga? Negara-negara dunia ketiga ialah negara-negara yang baru merdeka selepas Perang Dunia Pertama dan juga selepas Perang Dunia yang Kedua. Negara-negara yang baru mereka ini diberikan nama negara-negara dunia yang ketiga. So Malaysia ini termasuklah dalam negara dunia yang ketiga. Okey, jadi kita tidak bersengkongkol dengan mana-mana negara daripada blok komunis maupun daripada blok kapitalis. Okey, yes, kita bekerjasama dari sudut ekonomi tetapi kita tidak bekerjasama dari sudut politik. Okey, sebab tu Malaysia sebagai negara berkecuali, kita ada hubungan dengan mereka. Kita ada hubungan dengan Rusia. Tetapi kita tidak ada perjanjian ketenteraan dengan mereka. Kapitalis tu apa? Kapitalis ni sebenarnya dia satu sistem ekonomi. Okey. Untuk terangkan lebih lanjut tentang kapitalis dan komunis ni, cikgu dah lupa sebenarnya. Okey, cikgu dah tak ingat dah pasal komunis dan kapitalis. Dulu cikgu ada pernah belajar lah, sekarang cikgu dah lupa. Beza ni. Sekejap, cikgu tengok Google. Cikgu dah lupa dah. Kita tengok Google sekejap. Kita tanya pakcik Google sekejap. Cikgu dah lupa dah. Dia ada benda yang korang kena yang mudah lah. Tak payahlah nak tengok detail sangat. Kita pergi yang mudah-mudah je. Kita tengok ni je lah. Kita tengok Wikipedia je lah. Yang paling mudah. Nampak kan? Okey, kapitalis ni merupakan sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan. Okey. Jadi sekarang ni kamu sebagai rakyat negara kapitalis, kamu boleh kumpulkan kekayaan kamu tanpa gangguan kerajaan. Okey, kerajaan tak kacau. Okey, itu masuk kapitalis. Okey, maknanya kamu boleh kaya suka hati kamu lah. Okey, kerajaan tak akan campur. Okey, kalau komunis pula, mana tadi? Mana pula kau komunis? Dulu Islam. Tak ada pula. Okey, jadi kalau kita nak tengok mudah, kalau kita nak tengok mudah, apa tu? Nak tengok mudah jadi banyak soalan korang Bagus-bagus. Cikgu suka kalau kau tanya soalan ni. Tapi kita tambah jap. Okey, jadi kapitalis tadi, okey, dia ada banyak lagi tau sebenarnya penerangan berkenaan kapitalis komunis ni. Panjang lagi huraian ni kalau kita nak cerita pasal kapitalis dan juga ni. Panjang lagi cerita dia. Okey, tapi tak apalah, cikgu cerita yang mudah je lah. Kapitalis ni, kamu boleh kaya suka hati kamu tau. Kerajaan tak akan campur. Komunis tadi, kerajaan akan campur. Maknanya kamu nak kaya, kamu tak boleh kaya seseorang. Kamu kena tolong kerajaan juga. Jadi itu komunis dan juga kapitalis. Itu secara mudah ni lah. Okey. Apa cabaran bagi negara dunia ketiga ni dalam perang dingin? Cabaran dia banyak. Cabaran kita satu lah. Sebab komunis dan kapitalis, dua-dua nak sebarkan pengaruh. Jadi kita dah kat tengah-tengah ni macam, tak apa bang, tak apa. Lah dia macam ni lah. Macam contohlah kalau korang pernah tak pergi Loyat yang kedai telefon, kedai barang-barang elektronik. Loyat dekat KL tu. Yang depan dekat dengan apa nama tu? Dekat dengan apa nama mall tu? Saya lupa nama mall, saya dah lama tak pergi. Times Square. Ada kan? Cuba korang pergi Loyat, korang tengok dalam tu. Bang beli handphone bang, bang beli handphone bang, bang beli handphone bang, bang pergi handphone bang, bang beli handphone bang.
Dia bukan pasar tau. Pasar dia tak tarik. Ini dia tarik tu. Dia bilang, bang, ambil phone bang, bang, beli phone bang, beli phone bang. Kita tak tahu nak pergi mana satu. Kan? Kiri kanan orang suruh kita beli. Betul tak? Kiri kanan suruh kita beli bang, bang, beli phone bang, bang, beli phone bang. Masalahnya, kita yang jalan jadi mangsa macam mendengar dekat sampai pening kepala kita. Macam kedai kereta pun ada juga. Dekat Shah Alam ada macam tu juga. Okay. Jadi, macam tu lah kita sekarang ni. Ambil komuni, ambil kapitalis, ambil komuni, ambil kapitalis, ambil komuni. Macam tu sama je lah. Kita terperangkap dekat tengah sekarang ni. Okay, dan kalau kita tengok blok ketiga ni memang kita berkecuali, kita tak sokong mana-mana. Okay, dan kebanyakan negara di Asia Tenggara ini berkecuali. Okay, kita tidak ada dengan mana-mana pihak. Okay, dan biasa macam cikgu cakap tadi lah, apa yang cabaran tadi ni, nampak tak? Blok kapitalis dan blok komunis berusaha mempengaruhi pegangan negara-negara dunia ketiga ini dengan menawarkan bantuan pertahanan dan juga ekonomi. Hafiz tanya kapitalis tu apa? Tadi cikgu dah terang dah kapitalis ni. Okay, kapitalis ni, okay, tak apa, mungkin lain dia slow tadi. Okay, Hafiz, kapitalis ni, dia macam ni tau. Cikgu nak cerita lebih lanjut, kita tak sempat cikgu nak cerita lebih lanjut dan cikgu pun dah lupa dah pasal kapitalis dan juga ni. Kapitalis ni dia merupakan, dia macam ni. Negara, kerajaan dia takkan campur tangan kalau kamu nak kaya. Mana kamu nak kaya, kamu kaya je lah. Kerajaan takkan kacau. Okay, maknanya muncullah golongan-golongan kapitalis ni, maknanya business owner yang besar-besar ni. Contoh sebab tu kita tengok kat Amerika, kan? Contoh kita ada Bill Gates, kita ada Mark Zuckerberg tu. Lepas tu kita ada siapa lagi tu, yang Tesla punya tu. Daripada Amerika kan, ada tak cikgu. Okay, jadi kita tengok mereka muncul jadi billionaire. Kerajaan tak kacau pun. Tetapi dalam negara komunis berbeza. Okay, fahaman komunis berbeza, yang mana dia bertentangan. Kamu tak, maknanya kerajaan akan kacau. Yang golongan-golongan kaya ni, kerajaan akan kacau. Bukanlah kacau maksudnya apa? Maksudnya, kau nak kaya boleh, tetapi kau kena tolong juga. Kena tolong kerajaan juga. Kita nak kaya boleh je, tak ada masalah. Nak kaya buat je lah. Okay? Tetapi kamu kena ingat lah. Okay? Kita kena bayar cukai. Semakin tinggi pendapatan kamu, semakin tinggi cukai yang kamu kena bayar. Cukai pendapatan. Dia bukan berdasarkan berapa jumlah duit. Dia bukan berdasarkan berapa persen yang, dia ikut berapa persen yang kamu kena bayar. So kalau makin tinggi gaji kamu, let's say kalau 10%, banyaklah 10% tu. Okay, itulah cara dia. Okay, jadi negara-negara dunia ketiga ni menjadi rebutan. Itu pencabaran juga. Kita ni menjadi rebutan. Dua kawasan besar, Amerika Syarikat dan juga Rusia. Yang kemudian ini disertai oleh China pula. Sekarang China pula geng dengan Rusia. Bila China kan, sekarang ni kan mereka kan nak berperang dengan China sekarang ni. Dan kesan perang dingin yang paling penting selain daripada blok dunia ialah pembentukan NATO. NATO ni adalah tentera bagi Rusia, geng-geng Rusia ni. Dia ada tentera NATO. Lepas tu ada Pakatan Warsaw. Dan Warsaw ni geng-geng kapitalis lah. Lepas tu pertubuhan perjanjian Asia Tenggara atau Southeast Asia Treaty Organization. Ni Malaysia termasuk dalam situ. Okay, Malaysia termasuk dalam situ. Yang mana negara-negara ini tidak, maknanya negara-negara besar mengikut situ, negara-negara besar tidak boleh meletakkan tentera mereka di sini. Sebab kita nak bebas. Itu pun betul juga Daniel. Boleh dia terima. Betul juga. Okay. Sebab mereka akan menawarkan bantuan ketenteraan dan juga bantuan ekonomi. So kalau mereka diserang, mereka ada apa nama cakap? Ada backup. Macam tak ada backup kan. Okay. Okay, kita nampak perbandingan ideologi kat sini. Nampak ni, masuk kapitalis komunis tadi ada kat sini punya. Cikgu tak perasan. Ada kat bawah. Okay, nampak kapitalis negara demokratik dan komunis ni biasanya diperintah oleh diktator. Okay. Dan kapitalis kalau dari sudut politik, pemilihan kerajaan melalui pilihan raya. Kalau komunis, parti komunis sahaja yang diiktiraf. Jadi dalam blok komunis, contoh kita tengok negara China mana ada parti lain? Mana ada parti lain dekat sana? Parti komunis je yang ada. Mana ada parti-parti lain? Macam kita kat Malaysia, kita ada banyak parti kan. Sebab kita ni demokratik negara kita demokratik, tapi kita bukan kapitalis. Kita negara demokratik. Memanglah kita ke arah kapitalis sebenarnya negara kita ni. Okay. Kita ke arah tu jugalah. Okey, kalau Mahathir ni diktator atau tidak bergantung kepada fahaman politik kamu. Okey. Bergantung kepada fahaman politik kamu. Sebab apa
geng-geng yang tidak bersependapat dengan Mahathir mengatakan bahawa Mahathir ini seorang diktator. Tetapi geng-geng yang sependapat dengan Mahathir mengatakan apa yang Mahathir buat itu memang agak keras tetapi penting. Maknanya kalau Mahathir tak keras, Malaysia takkan maju. Itulah lebih kurang apa dia cakap lah. So politik ni susah sikit nak cerita. So kalau ada sudut ekonomi, okay, nampak tak ada sudut ekonomi tadi cikgu cakap? Peluang perniagaan dan pemilikan persendirian. Maknanya kamu boleh memiliki sendiri. Okay, macam Malaysia lah. Malaysia kalau kamu nak ownership sendiri, tak ada masalah. Okay. Nampak dekat blok komunis? Perniagaan dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan sahaja. Kerajaan yang akan kontrol semua. Okay, kalau dalam sosial pula, kapitalis ini kebebasan individu sepenuhnya. Kalau komunis ini kebebasan individu dilindungi dan dikawal. Macam negara kapitalis, kamu ada hak untuk bersuara. Macam Perdana Menteri sila letak jawatan kan. Itu dalam kapitalis. Komunis, kamu cakap macam tu memang kena tembak lah. Presiden letak jawatan, kena tembak. Malaysia tidaklah kapitalis. Okay? Malaysia ni bukanlah sebuah negara kapitalis, tetapi ciri-ciri kita ni negara demokratik. Okay? Demokratik tu dalam kapitalis lah. Cuma kita ni banyak ciri-ciri daripada kapitalis juga. Sebab apa? Kita kena ingat satu benda. Okay? Kita bukan total kapitalis. Kita bukan total kapitalis. Okay? Kita memang ada ciri-ciri kapitalis, tapi kita bukan total kapitalis. Sebab apa? Kamu kena tahu bahawa siapa yang menentukan corak negara kita ni? British. Okay? Kita dijajah oleh British agak lama. Dan juga Malaysia dulu ada hubungan rapat dengan negara-negara kapitalis ni. Zaman-zaman mereka awal-awal dulu, kita memang rapat dengan kapitalis ni. Negara-negara kapitalis. Sebab itulah kita banyak meniru dia punya ciri-ciri dia. Okay? Sebab itulah lebih kurang sama. Okay? Tetapi kita bukan total kapitalism. Kita bukan total. Okay? Itulah maksud dia. Habislah 9.1. Penat. Ada soalan nak tanya cikgu? Okay, kita bincang soalan. David nak tanya soalan. Jadi Malaysia apa? Malaysia negara demokrasi. Okay. Tadi cikgu cakap lah, kita ni negara ketiga. Kita ni blok yang ketiga. Kita bukan blok kapitalis, kita bukan blok komunis. Kita yang ketiga. Yang tengah-tengah. Blok yang tengah-tengah ni ialah blok negara berkecuali. Kita berkecuali. Kita tidak ke arah komunis dan juga kita tidak ke arah kapitalis. Kita tengah-tengah. Kita tak panggil kapitalis, kita tak panggil komunis. Kita demokratik, negara demokrasi. Cuma kita punya sistem memanglah ada sikit lah. Satu soalan. Okay, yang lain ada soalan nak tanya? Korang SPM dah tak lama kan, tak apalah. Kita berkorban sikit lah. Okay. Cikgu pun berkorban juga, korang pun berkorban juga. Kalau ada soalan tanya, boleh tanya cikgu. Tak ada masalah, kita bincang. Dan esok kita ada kelas lagi kan. Esok kita buat pasal ni pula, pasal apa tu? Sambungan bab tadi. Tapi tu lah, cikgu rasa macam tak sempat nak habiskan semua. Panjang sangat. Ini pun dah sejam suku dah. Baru 9.1. Tapi yang lepas-lepas tu nanti pendek lah, tak panjang lah. Dia perang dunia ni yang panjang sikit. Okay. Bagi sesiapa yang ada hal, mungkin yang ada hal yang nak keluar, boleh cikgu izinkan untuk keluar. Okay, mungkin kamu ada urusan lain ke. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak bincang sekejap, boleh sementara nak tunggu bagi soalan sekejap. Tengok soalan apa. Sebagai Perdana Menteri, apakah cara menepani cabaran dalam menepani peperangan macam tu? Okey, jadi cabaran lah. Maknanya apa? Sebagai kalau kamu seorang Perdana Menteri, apakah macam mana nak buat untuk settle dengan perang ni kan? Okey, yang pertama tadi cikgu cakap tadi. Okey, yang pertama kamu jangan terpengaruh dan juga terikut dengan mana-mana ideologi. Jangan sesekali terikut atau terpengaruh dengan mana-mana ideologi. Okey, sebagai seorang Perdana Menteri, kamu kena bijak. Kalau kamu sokong mana-mana ideologi dan kalau ideologi tersebut, pihak tersebut kalah, habislah. Macam Turki tadi lah. Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Sepatutnya Turki Uthmaniyah tak perlu terlibat pun. Tapi disebabkan dia tiba-tiba nak sokong Jerman sebab dia ingat Jerman tu kuat sangat.
Sekali Jerman kalah, habis. Dah tak pasal-pasal tu Jerman ni habis hancur dia punya empire. Macam tu lah cerita dia, lebih kurang je. Okay, itu satu. Yang kedua, yang pertama tadi kamu kena jangan memihak kepada mana-mana ideologi. Yang penting. Okay, yang kedua, apa yang kamu kena buat? Kamu kena kukuhkan ekonomi kamu. Okay, kena kukuhkan ekonomi. Sebab kalau negara kita, ekonomi kita apa nama cakap? Ekonomi kita teruk, kan? Atau kita akan tekan tau. Okay, dan pihak-pihak yang berkuasa, pihak berkuasa pula. Negara-negara yang berkuasa, negara-negara yang mempunyai kewangan yang tinggi, mereka akan menawarkan pinjaman. Bila mereka tawarkan pinjaman, automatik negara kita akan pinjam tau. Okay, contoh dengan Amerika lah. Okay, pinjam mereka. Tapi dengan syarat, kita kena sokong dia. Itu masalahnya. Tapi sebab tu lah kita cakap, kita kena kukuhkan dulu kita punya ekonomi. Itu dua. Yang ketiga, yang ketiga kita kena kuat. Maksud cikgu daripada sudut kita bukan cerita nak pergi berperang tau. Kita cerita macam mana kita nak elakkan peperangan berlaku. Okay. Yang pertama dari sudut jangan terpengaruh dengan ideologi. Yang kedua, jangan kita kena kukuhkan ekonomi kita. Yang ketiga, apa yang paling penting je lah yang kita kena buat, kita kena ada kerjasama yang erat antara negara-negara berkecuali ni. Okay. Malaysia kena kukuhkan perpaduan dan juga hubungan dengan negara-negara berkecuali ni. Contoh macam kita tengok dekat Asia Tenggara kan. So, negara dalam kalangan Asia Tenggara ni kena bersatu. Sebab kalau kita tidak bersatu, contoh kita ni bersatu tau. Okay, contohlah kita bersatu, tiba-tiba Thailand, dia tiba-tiba dia nak bekerjasama dengan Rusia, contoh. Dia kata, okay Rusia, kau boleh bawa masuk tentera kau tadi. Dah masalah dah. Lepas tu, Singapura, tiba-tiba Singapura kata dekat mereka, okay, boleh letak tentera kat sini. Dah sudah. Malaysia kat tengah-tengah pegang. Tak boleh lah. Jadi sekarang ni Malaysia kena kuat juga antara dua-dua ni. Dia kena pastikan hubungan dia dengan negara-negara berkecuali yang lain ni kuat. Itu antara tiga lah yang cikgu boleh fikirkan pada waktu sekarang ni. So cikgu harap boleh jawab soalan lah. Okay, ada soalan lain nak tanya? Ada soalan lain nak tanya? Orang lain? Ada soalan nak tanya? Yang tak faham ke, yang mungkin kamu perlukan penjelasan cikgu ke? Tanya dia, tak ada masalah. Tanya. Kita target sampai 12.30 Cikgu bagi masa sampai 12.30 je. Ada soalan tanya? Cikgu bagi masa sampai 12.30 untuk kita bincang sampai habis. Kalau habis soalan, kita habis awal lah. Yang mana ada urusan, kalau nak left, tak ada masalah, boleh. Cepat, nak tanya cepat. Tanya cepat. Kena ada inference. Macam mana inference tu, macam mana Halis? Maksudnya apa? Cikgu tak faham soalan tu. Maksudnya ada apa? Terangkan dengan lebih detail lagi. Okey, kejap. Daniel, apa manfaat yang diperoleh melalui hubungan negara berkecuali? Okey, kejap. Okey, cikgu jawab soalan Halis dulu. Okey. Untuk buat kesan, tak semestinya. Okey, untuk soalan kebat. Sebab soalan kebat ni macam-macam jenis. Okey, ada soalan kebat diminta pandangan. Ada yang minta kesan. Okey, ada yang minta kesan, ada yang minta pandangan, ada yang minta biasanya pendapat lah. Okey, jadi tak semestinya kamu kena letakkan kesan. Okey, kebat ni senang je. Kamu je jawab apa yang dia tanya. Contoh dia tanya sebagai seorang Perdana Menteri, macam soalan tadi kan. Sebagai seorang Perdana Menteri, bagaimanakah cara untuk kita negara mengelakkan daripada terlibat dalam peperangan? Jadi itu antara contoh cikgu bagi tadi. So kita bagi pendapat. Tak payah cerita kesan. Cerita pendapat je direct terus. Tak payah cerita, kalau buat macam ni, Malaysia akan jadi macam ni. Lepas tu jadi macam ni. Itu dah karangan panjang. Tak payah. Okey, cerita direct terus kepada point dia saja. Okey. Apa manfaat yang diperoleh melalui hubungan negara berkecuali? Apa manfaat? Okey. Antara manfaat dia yang pertama, maknanya kita berbaik dengan semua orang. Okey, bila kita negara berkecuali, kita baik dengan komunis, kita baik dengan kapitalis, so tak ada masalah. Jadi sekarang ni, kita dapat menjalankan, sebab daripada sudut ekonomi sangat membantu. Sebab apa cikgu cakap dari sudut ekonomi membantu? Kita dapat menjalankan hubungan perdagangan dengan semua negara. Okey, kita dapat membuat hubungan perdagangan dengan semua negara, tak ada masalah. Kita tak ada musuh ke mana-mana. Okey,
Sebab bayangkan kalau kamu blok kapitalis atau blok ni, bayangkan yang ini uh, dia apa tu, contoh macam kita tengok Amerika kan. Amerika tak nak jalankan hubungan perdagangan dengan China. Sedangkan China, kalau China dengan Amerika bersatu, maksud cikgu diorang buat hubungan perdagangan, mesti Amerika dengan China akan dapat manfaat yang besar dari sudut ekonomi. Tetapi mereka bermusuh. Contohlah, cikgu tanya soalan mudah lah Soalan yang tadi tu, Daniel tanya tadi, cikgu tanya dengan cikgu jawab dengan mudah, cikgu bagi maksud dengan mudah. Kenapa kamu kena ada kawan? Dan kenapa kamu tak maksud cikgu, kenapa jangan cari musuh? Sebab apa? Sebab kalau kamu ada ramai kawan, kamu boleh minta tolong dengan kawan-kawan kamu kalau kamu susah. Kan? Sama lah juga macam kalau kamu jadi negara ketiga. Maksud cikgu negara berkecuali, sama je. Maksudnya kamu takkan, memanglah apa larang. Okay. Maksudnya kita tak akan ada musuh. Bayangkan contohlah kat sekolah korang pergi sekolah, contohlah korang ada musuh. Mestilah kalau korang nampak musuh, korang mesti macam, geram ke? Kan? Rasa macam marah, tak tenang hati ni. Tapi cuba korang pergi sekolah, tapi korang tak ada musuh. Tenang je, senyum je pergi sekolah, relax je. Sebab kita tak ada musuh. Okay. Jadi cikgu harap jawapan cikgu tu korang boleh fikir sendiri lah macam mana apa yang cikgu masukkan. Okay. Okay, betul apa yang dia cakap tadi. Okay. Kalau soalan kebat, okay, let's say lah. Okay, soalan kebat ni ada dua cara nak jawab. Okay. Cara yang pertama, contoh dia 10 markah. Okay. Contoh 10 markah. Ada dua cara. Sama ada korang nak bagi 10 isi atau 5 isi berserta huraian. Faham 10 isi direct terus, maknanya korang tak bagi huraian, ataupun korang boleh bagi 5 isi dengan huraian. Tetapi huraian tersebut bukanlah huraian yang terlalu panjang. Okay, satu ayat huraian sudah mencukupi. Jangan bagi huraian sampai satu perenggan panjang tau. Tak payah panjang-panjang. Korang markah satu je pun. Satu isi tu maksimum markah 2 isi je, 2 markah je. Satu markah untuk isi, satu markah untuk huraian. Okay. Contoh korang bagi 10 isi dengan huraian korang bagi. Itu dah 20 markah. Tapi markah dia 10 je. So, jangan buang masa sangat. Okay, sebab banyak soalan sejarah ni. So, tak perlu buang masa. Okay, so boleh tak cikgu kalau nak bagi lebih? Boleh. Nak bagi lebih boleh. Okay. Kalau kamu nak bagi lebih, bagi je. Okay. Tak kisahlah soalan fakta pun. Contohlah kamu tahu 5. Dia minta 3 je. So, bagi je lah 5. Tak ada masalah pun. Tapi kalau jawapan panjang, kamu ringkaskan lah. Jangan bagi semua. Okay. Cara cikgu jawab soalan dulu, macam mana cikgu boleh dapat A+ sejarah untuk SPM, cara macam mana cikgu boleh dapat, ialah, kalau soalan minta 3, cikgu bagi lebih. Cikgu akan bagi lebih 1. Lebih 1 atau lebih 2. Panjang sangat tu Daniel. Tu dah macam karangan BM lah. Tak payah. Itu dah macam karangan BM lah. Tak perlu. Cara cikgu tak perlu. Okay. Kesimpulan semua tak payah. Itu dah panjang sangat. Tak. Tapi kalau kamu buat dalam kertas 3, perlulah. Okay. Kalau kamu buat kertas 3, perlulah. Maksud cikgu ni soalan kebat kalau yang kertas 2 tadi. Okay. Kalau kertas 3, bolehlah buat yang apa macam Daniel cakap tadi tu. Okay. Okay. Biasanya apa yang cikgu buat. Sebab zaman cikgu dulu, kertas 3 tak ada tau. Okay, cikgu ada kertas 1, kertas 2 je. Kertas 3 tak ada. Jadi cara macam mana cikgu jawab nak dapatkan A+ tu, kalau soalan minta 2, cikgu bagi 3. Soalan minta 4, cikgu bagi 5. Cikgu akan bagi lebih. Lebih-lebih lagi untuk soalan esei. Okay, dan juga soalan-soalan yang lain. Sebab apa? Kalau kita salah satu, at least kita ada backup. Betul tak? Kalau ada salah satu, ada backup. Kan? Jadi kalau tak adalah macam kita ni, macam contoh, soalan minta 3, kita bagi 3. Satu salah. So, dah dapat 2 markah je. Satu hilang. So, spoil lah. So, kita kena pastikan bahawa kita dapat full mark bagi setiap soalan. Okay. So, untuk kertas 3, okay, kertas 3 betul. Sebab tadi cikgu confuse. Cikgu ingatkan tadi, Halis tanya tadi untuk kertas 2. Okay, kertas 3 memang penting lah. Inference apa semua tu penting. Okay, maksudnya kamu kena jawab. Okay, macam mana nak dapat macam tu? Cara dia macam ni. Kamu kena sentiasa tanya soalan kepada fakta. Maksudnya kamu kena, apa orang cakap, 5W1H. Macam tu lah lebih kurang. Kamu tanya soalan kepada fakta, barulah kamu dapat inference yang terbaik. Sekarang dah tak ada function kawan ramai-ramai. Tapi bagi cikgu, function. Kawan-kawan cikgu semua function. Alhamdulillah semua membantu. Tak boleh, jangan. Okay, kalau soalan kebat, jawab dengan positif. Okay, jangan jawab dengan jangan jawapan yang negatif. Walaupun
Negatif itu perit untuk diterima, tetapi jangan jawab jawapan negatif. Jawab jawapan positif. Okay? Bukan nak cikgu kata jawapan negatif itu salah. Okay? Kadang-kadang negatif itu realiti. Itulah yang berlaku. Tetapi jangan sesekali menjawab jawapan yang negatif. Jawab jawapan yang positif. Kalau korang jawab negatif, kebarangkalian untuk korang mendapat markah full mark bagi jawapan korang tu agak kurang. Okay? Kurang korang nak dapat markah penuh tu. So, elakkan jawab negatif. Okay. Contoh tanya. Soalan dia macam ni. Contoh soalan dia macam, apa soalan contoh dia ni? Adakah, sekejap. Mana cikgu dah tak boleh fikir dah. Cikgu tak boleh fikir dah macam mana soalan negatif. Tak boleh nak brain ni. Nantilah esok lah cikgu bagi contoh. Cikgu dah tak boleh fikir dah. Okay, kalau isi salah, huraian pun salah lah. Kan? Kalau isi salah, kalau dah kepala salah, badan dia pun salah lah. Kan? Dah kalau kepala dia salah, dia punya badan tu salah lah. Tapi biasanya, dia tengoklah juga huraian ni. Okay? Kalau huraian tu, kadang-kadang, kepala dia lain, badan lain. Kadang-kadang macam tu. So, biasanya kalau dalam exam, kepala dia dah salah, tapi dia akan baca juga huraian. So, kalau huraian dia tu macam ada kena mengena sikit, so dia akan ambil. Tetapi, sayanglah, kepala dah salah. Macam manusia, kalau kepala dah tak ada, mati lah. So, huraian kalau tak ada mata, tak ada kepala, habis lah. Okay? Okay, cukup untuk hari ni. So, kalau ada soalan lagi, simpan untuk hari esok. Okay? Hari esok kita akan bincang lagi. So, hari ni cukup sampai hari ni. Betul, cikgu akan upload dekat YouTube. So, nanti korang boleh, memang cikgu akan upload dekat YouTube. So, nanti korang boleh tengok